الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم زدنا علما وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين يا رب العالمين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله. Pertamanya dan buat selama-lamanya, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana kita masih lagi diberi peluang dapat bersama-sama berada di tempat yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari yang sangat-sangat mulia, iaitu 10 Muharram, hari Ashura. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih lagi diberikan peluang untuk terus kehidupan kita di dunia. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji-pujian hanyalah bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mana kita semua dimatikan sementara waktu. Dan ingat, kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila tiba masa dan saatnya. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang lepas kita telah membicarakan berkaitan tentang kehidupan di dunia ini, yang mana dunia ini adalah ujian. Dunia ini adalah tempat dugaan bagi setiap insan, sama ada yang tidak beriman ataupun yang beriman. Cabaran yang lebih besar bagi orang yang ingin beriman kepada Tuhan, yang mana mereka ini diuji dengan pelbagai ujian, rintangan, dugaan dan juga cabaran. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala,
sempena dengan bulan kemerdekaan ini, kita kena bertanya kepada diri kita. Adakah kita sudah merdeka dari sudut hakikatnya? Dari sudut orang kata yang sebenarnya. Adakah kita telah mencapai kemerdekaan dalam diri kita? Negara kita alhamdulillah telah merdeka selama 63 tahun. Telah mencapai kemerdekaan. Syukur alhamdulillah. Dari sudut orang kata bahasa, semua kita tahu kemerdekaan adalah bebas daripada penjajah. Tetapi dari sudut perspektif Islam, merdeka seseorang bukan makna bebas seperti mana anak-anak muda kita faham pada hari ini. Setiap kali menyambut kemerdekaan, InsyaAllah tak ada kot malam insyaAllah tak ada macam tu lagi. Sebelum ni kalau kita tengok anak-anak muda kita ataupun sebahagian daripada masyarakat kita memahami kemerdekaan itu maknanya kebebasan. Yang mana mereka boleh buat apa sahaja. Di ambang kemerdekaan, kalau kita lihat saudara yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, maka akan banyaklah maksiat-maksiat dan kemungkaran. Sedangkan sambutan kemerdekaan ini perlu orang kata diluahkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat melaksanakan ibadah tidak lagi seperti dulu-dulunya. Sukar kepada nenek moyang kita dulu nak melakukan ibadah seperti mana kita sekarang. Sukar dan susah bagi golongan-golongan yang terdahulu. Mereka hendak berada seperti kita berada pada saat ini. Kita dapat berada di sini, dapat solat berjamaah, walaupun dalam keadaan masih lagi orang kata kita berada dalam suasana pandemik COVID-19, tapi kita masih lagi dapat ataupun berpeluang untuk beribadat secara berjamaah. Dan kita masih lagi berpeluang untuk berada di taman-taman syurga. Masih lagi berpeluang berada di majlis-majlis ilmu untuk menimba ilmu dan mengutip mutiara-mutiara. Sedangkan pejuang-pejuang, wira-wira, satria-satria kita yang terdahulu, mereka siang dan malam memikirkan antara hidup dan mati demi untuk menyelamatkan negara yang tercinta ini. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah. Dan kita juga berada dalam bulan atau tahun Hijriah. Masya Allah, berhimpunnya hari ini tarikh-tarikh yang bersejarah, tahun-tahun yang bersejarah, yang mana umat Islam membuat satu perubahan yang cukup besar dalam kehidupan mereka disebabkan penghijrahan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Ini adalah satu strategik dan perancangan yang cukup baik demi untuk melihat umat Islam pada hari ini hidup bebas daripada cengkaman musuh. Inilah pengorbanan, bermula daripada pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerdekakan kasta-kasta. Sistem dahulunya adanya kasta, adanya orang-orang bawaan, hamba sahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk menghapuskan sistem penghambaan terhadap manusia. Subhanallah, ini jasa yang cukup besar. Merdeka yang cukup besar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah, yang mana seorang hamba yang ditindas, yang disiksa kerana keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini arti kemerdekaan, yang mana kita bebas daripada, bukan kata bebas ikut suka nak buat apa, tidak, tetapi bebas daripada ditindas, bebas untuk kita melakukan ibadah. Dan kita kena senantiasa merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat kemerdekaan ini. Tetapi hakikatnya saudara-saudari hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, merdeka yang sebenarnya
adalah apabila seseorang dapat dimerdekakan ataupun Allah Subhanahu wa taala memerdekakan dirinya daripada siksaan api neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang sesiapa yang dibebaskan daripada siksaan api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, mereka itulah orang yang berjaya. Mereka itulah orang yang mendapat kecemerlangan yang sebenarnya. Orang inilah yang mendapat kemerdekaan dari hakikatnya.